Dayafah, ada ketetamuan. Memang kita kata jahiliah ni zaman tu, tapi tak semua tu. Adalah banyak jugalah benda-benda yang mereka buat ni, benda-benda yang baik, memberi makan dan minum kepada orang, bersedekah kepada orang, membantu orang lain, ya. Sampai ada yang tak bagus juga, ketasuban, ya, mempertahankan kabilah ataupun kuat mereka hingga ke peperangan, ya, walaupun benda itu kecil, itu benda tak baik lah. Bahkan Rasulullah SAW sebelum pergi ke Madinah hijrah, di sana Al-Aus dan Al-Khazraj bergaduh pasal ni lah, bertahan kapuk masing-masing lah. Isu unta je, tak tahulah ni spesifik bagaimana, ya. Tapi kalau kita lihat detail sejarah ada lah, mereka minum arak, mereka riba, dan mungkinlah berbagai-bagai lagi. Tapi mereka pun ada adat tertentu yang mereka amalkan tiap hari dulu, ya. Bahkan kalau terlihat sebahagian berhala arak ni yang ada di Makkah lah khususnya pada waktu itu adalah orang-orang soleh. Macam hari ni kita tengok ada topong Cina tu, kadang ada gambar, ada topong Melayu kat dalam tu kan, Tok Adi, Tok Adi kan, tak pernah tengok? Tak semua lah topong, tapi ada sebagian topong ni rumah-rumah kecil tu lah, ada topong Melayu pakai songkok, pakai baju Melayu, betul tak? Tak tahu rasa itu orang Melayu tu. Tok Ali katanya baik kat orang Cina dulu, buat toko semua sekali dengan tuan-tuan mereka, buat baik aja, dia macam buat buku ke macam tu lah kan, mungkin dia tak anggap dia ni Tuhan, tapi sekurang-kurangnya, ya, orang yang dipuja lah, diagungkan. Mungkin tak satu patut dia anggap kawan ni berpuasa apa, tapi sampai tak puja. Itu kita boleh saja memuliakan seseorang, tapi jangan sampai tak mengagungkan dan jangan sampai memuja. Jadi salah satu amalan mereka ialah menghormati tetamu dan memuliakan mereka. Dia panggil ikram tuyuf, di mana bukan hanya sebab Islam datang, sebelum Islam pun memang mereka memuliakan tetamu, ya. Itu yang timbul baru ni isu, ada seorang member kan, dia kecam hebat hingga dia buat laporan polis soalan pasal ada sebut tentang sahabat Nabi, perkara yang buruk secara spesifik, ya. Abu Bakar bapak feti kan, Umar bapak zina umpamanya. Konon-kononnya zaman jalan itu memang zaman jalan itu, tapi nak petik, by specific individual mesti ada strong fact dan mesti ada kepentingan lah kenapa kita kata itu. Kalau betul-betul ada fakta pun tak semestinya kita boleh dedahkan, expose, saya terbuka, kerana sikit sebanyak dia akan mencalahkanlah syakhsiyah atau credibility atau kemuliaan seseorang itu, betul tak? Ya? Kalau betul-betul ada fakta, kalau tak ada fakta, memang layak dikecam lah sebenarnya, ya. Siapa orang share poster, saya pun dapat poster hukum mencerca sahabat Nabi, pertama ulama yang menghukumkan bunuh, macam-macam lah kan. Ini kalau orang tu memang niat nak cerca, memang termasuk lah. Tapi kalau dia niat bukan nak cerca, dan saya tak fikir lah ada orang Islam yang ada niat seperti itu, mereka Syiah lah kot. Itu pun tak semua Syiah tu kan, ya. Orang Islam macam kita ahli sunnah ni tak ada sampai tak niat nak mencerca, dia cuma nak sebut akan keburukan jahiliah, kemudian kawan ni dah jadi baik, macam tu lah, ya. Tapi statement macam ni mesti betul-betul bergantung pada fakta dan mesti melihat kepada kepentingan apa tujuan awak sebut tu. Dan kalau membawa kesan yang buruk, perlu dielakkan lah kalau boleh, ya. Islam ni dia tengok banyak, bukan hanya benda tu, tapi konsekuen, dia panggil athar syar'iyah, ya. Okey, itulah cerita dia, ya. Nak cerita memang ketetamuan ni diamalkan oleh Rasulullah ni, sebenarnya dah sahabat-sahabatnya, bahkan orang Arab waktu tu bukan hanya zaman Islam, malah sebelum daripada itu, ketetamuan Dayafah, ya. Afdalah bila datang Islam, dia memperelokkan lagi ketetamuan ini dengan adat-adat yang more spesifik, dan dalam kes ni ada zikir dan doa tertentu, dan sebagainya kita akan kongsi dalam ini, di mana doanya Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum wa fil lahum warhamhum. Dan hadis ni sebenarnya diriwayatkan dalam Sahih Muslim, ya. Ia hadis of course lah yang sahih daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Busur, di mana beliau menceritakan baginda mendatangi rumah sebagian sahabat Rasulullah
baginda dijamu dengan makan dan minum seumpama budaya orang Arab pada waktu itu, ya. Kemudian selepas baginda menjamu makanan dan minuman itu, baginda pun berdoa kepada Tuhan rumah. Baginda baca doa ini, Allahumma barik lahum fima razaqtahum wa'fir lahum warhamhum, ya. Apa maksudnya? Allahumma barik lahum. Allahumma, apa itu Allahumma? Wahai Tuhan, barik lahum, berkatilah mereka. Nabi ini tuan-tuan banyak doa keberkatan, ya, kepada sebagian besar sahabat-sahabat baginda. Dalam wahai circumstances, kita pernah baca sebelum ni pun ada anak minta berkat. Fima razaqtahum, pada apa-apa yang kamu rezekikan kepada mereka. Wa'fir lahum, ampunkanlah mereka. Yang ni kita minta berkat rezeki mereka sebab mereka dah bagi kita makan, minum. Minta pengampunan juga, wa'fir lahum warhamhum, dan minta juga kerahmatan. Jadi kita bila ditamukan oleh orang, kita doa lah doa ini, ya. Dan kalau tak tahu Arab pun Melayu, wahai Tuhan, berkatlah rezekinya, ampunkanlah dosanya, rahmatilah dia.